hadis tersebut, tetapi kerana kecintaan yang lebih hebat. Ada juga di Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sayyidi bin Zakaria selaku penceramah ataupun guru kita pada pagi ini, dan semua guru-guru serta sahabat-sahabat yang dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia Allah pada pagi ini seperti biasa kita dapat meneruskan kuliah hadis kita untuk kali yang siri yang ketiga dah, tak saya dah ke yang berapa? Yang ketiga. Jadi alhamdulillah kita rasa sangat-sangat bersyukur. Saya nak minta sangat supaya kuliah ni berterusan selagi hayat kita ada, selagi mana kita masih lagi bersama-sama, masih lagi berada di atas muka bumi ini, kita nak boleh biarlah kuliah ni menjadi satu titik ibadah bagi Ustaz Sayyidi dan juga bagi semua guru-guru lain insya-Allah yang sama-sama cintakan ilmu, cintakan ilmu yang mana bila kita belajar insya-Allah kita dapat meningkatkan amal kita, meningkatkan kefahaman kita, dan insya-Allah kita beramal pun mengikut berdasarkan kepada ilmu, insya-Allah mendapat pahala yang dua kali ganda. Satu atas ilmu kita, yang kedua atas amal ibadah yang kita lakukan atas ilmu yang kita tahu. Jadi saya tanpa melengahkan masa menjemput dan mempersilakanlah Al-Fadhil Ustaz Sayyidi untuk menyambung kuliah kita pada minggu lepas. Majlis menjemput dan mempersilakan. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung kembali berkaitan dengan menadah kitab pada pagi ini, iaitu kitab Al-Azkar An-Nawawi ataupun Al-Azkar An-Nawawiyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allahul Azim Al-Azizul Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adhkurkum. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada minggu lepas kita membicarakan tentang muqaddimah ataupun disebut sebagai khutbah kepada kitab, yang mana Al-Imam Nawawi rahimahullah memulakan dengan puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disusuli dengan amma ba'd. Amma ba'd, bagaimana kita sebut pada minggu lepas, ia adalah faslul khitab, pemisah cakap disebut, yang khilaf siapakah yang memulakannya. Kita merujuk kepada Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Yaqub dan beberapa orang di zaman sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya iaitu Qus bin Sa'idah Al-Iyadi. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana khutbah-khutbah yang biasa kita dengar, dimulakan juga atau disebut juga dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memperingatkan kepada kita, sebagaimana khutbah Jumaat lah. Apabila khutbah Jumaat, dia kena ada, merupakan syarat dalam khutbah ada bacaan ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah memulakan memasukkan
ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 152 yang dibacakan sebentar tadi, fadhkuruni azkurkum, maka hendaklah kamu mengingati daku, kata Allah Subhanahu wa taala. Azkurkum, nescaya aku akan mengingati kamu. Kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud uzkuruni, ingat akan daku? Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah radhiyallahu an, uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati. Dia kata maksud kepada ingatkan daku, maksudnya ingat dengan ketaatan kepadaku. Maknanya hambaku, wahai hambaku, ingat akan daku dengan ketaatan kepadaku. Nescaya azkurkum, nescaya aku mengingati kamu. Makna Allah mengingati kamu. Yakni kita bimaghfirati, dengan keampunan. Itu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita mengingati Allah, maka kita insya-Allah akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sebut pada pertemuan yang lepas, kita manusia ni walaupun sehebat mana kita, sekuat mana kita, sebaik mana kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Maka salah satu daripada harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala ialah maghfirah, keampunan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita hendaklah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengingatinya ataupun zikir. Sebab tajuk kitab kita ni pun zikir. Zikir ni ada dua. Zikir ni ada dua. Kita insya-Allah akan bincangkan bab zikir ini dalam perbincangan selanjutnya lah. Cuma nak sebut awalnya, zikir ni ada dua. Satu, zikru al-qalbi. Yang kedua, zikrul lisan. Zikir iaitu zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan lidah. Dan makna zikir tu sendiri pun membawa dua maksud itulah. Satu, zikir dengan makna ingat. Yang kedua, zikir dengan makna sebut. Dia ada kaitan. Zikir-zikir ni dia ingat satu. Makna zikir tu sendiri ingat. Yang kedua, makna zikir tu makna sebut. Sebab kalau kita lihat kepada satu kata-kata daripada penyair Arab. Penyair Arab kata innal kalama la fil fuad. Innamal kalama la fil fuad wa innama ju'ila al-lisani 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya setiap sesuatu yang keluar daripada mulut kita, iaitu perkataan, fil fuad, sebenarnya mari dalam hati kita. Wa innama ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila. Lidah ialah tolong menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Jadi kedua-dua di antara ingat dan sebut itu ada kaitan. Jadi kalau kita lihat kata para ulama berkaitan dengan zikir, oleh kerana kita ni tajuk dia pun zikir. Tajuk dia zikir. Maknanya ingat dan sebut. Jadi ingat dan sebut. Dari sudut darajat dia panggil, peringkat-peringkat zikir. Dia ada tiga. Tadi pembahagian zikir. Zikir itu terbahagi dua. Iaitu zikir qalb, zikir hati, dan zikir lisan. Zikir lidah ataupun perkataan lah, menyebut. Dari sudut maratib ataupun darajat kepada zikir, dia terbahagi kepada tiga. Berdasarkan dua perkara tadi, dia terbahagi kepada tiga. Pertama, zikir bil qalbi wal lisan. Zikir dengan hati dan lidah ataupun perkataan tadi, itu berada di darajat yang pertama, terbaik. Kata Imam Nawawi pun dalam perbincangan selanjutnya, dia kata yang terbaik. Maknanya kena ada belakang. Kita ni kena ada zikir ingat dalam hati, kena ada zikir di lidah. Maratib yang kedua iaitu zikir bil qalbi. Zikir dengan hati. Zikir bil qalbi atau zikir dengan hati. Hati saja, hati ingat. Walaupun lidah tidak menyebut, tetapi hati masih lagi
mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat yang kedua. Ataupun maratib yang kedua. Martabat atau darajat yang kedua. Manakala yang ketiga, az-zikru bil lisan wahdah atau faqat. Zikir dengan lidah sahaja. Ada hati mungkin tak ingat, tetapi lidahnya ada menyebut. Lidah menyebut. Kadang-kadang lalai. Hati lalai ke mana? La ilaha illallah ataupun subhanallah. Tapi lain dah. Itu pun okey. Tapi dia ada martabat yang ketiga. Biasanya gitulah kalau dia letih dah. Mula-mula tak apa lagi dah. Subhanallah. Dan apa ni? Makan naik mata kan. Nak tutup uti mata bunyi suara saja. Hati entah ke mana. Tapi itu pun masih lagi ada nilai. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena kata pupal. Baru subhanallah balik. Gitu. Okay, begitulah yang disebutkan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulakan apa ni dalil ataupun ayat yang dimuatkan untuk kitab zikir dia ni dengan yang sesuai lah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli fadhkuruni azkurkum. Dia ada sambung lagi lah. Ada sambung tapi dia ambil setakat tu ya. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang dimuatkan atau dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Sebab ni dua-dua ni al-mukallaf dia panggil. Ya mukallaf dia panggil. Kita manusia mukallaf lah. Al-jin pun mukallaf juga. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budu, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ada yang tulis penterjemahannya mengabdikan diri kepadaku. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, la amruhum bil ibadah. Aku menyuruh mereka itu beribadat kepadaku. Ibadat kepadaku. Maknanya tidak beribadat kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi. Jadi oleh kerana kita baca ni kitab berkitab, maka dia panggil metod penulisan kitab. Kita belum masuk lagi bab dia ni. Baru 3 kali pertemuan ini baru dia panggil perbincangan awal kepada kitab ini. Perbincangan awal. Cuma mungkin Ustaz akan ringkaskanlah berkaitan dengan bagaimana Imam Nawawi menulis kitab dia ni. Jadi kita sebut sikit. Fa'ulima bihadha anna min afdal atau afdali halil abd hala dhikr Rabbal alamin wa ishtighaluhu bil adhkaril waridah an Rasulillah Sayyidil Mursalin. Sebagaimana kita tahu bahawa antara yang paling afdal, paling utama bagi seseorang hamba dalam keadaan seorang hamba, kedudukan dia seorang hamba, sama ada dia berjalan, berdiri, duduk, bangun, gimana ke, keadaan dia, makna keadaan dia setiap hari perjalanan hidup dia lah. Dia nak tidur ke, dia nak bangun ke, dia gimana-mana sekalipun, apa sahaja yang dia buat dalam kehidupan dia, hala zikr. Yang paling afdal iaitu ketika mana dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terjemah ini makna zikr. Zikr sama ada ingat ataupun kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Washtighaluhu, dan dia sibuk. Mana sibuk maknanya sentiasa lidah ataupun sentiasa hati dia itu istighaluh, sibuk dengan al-azkar, zikir-zikir al-waridah yang datang an Rasulillah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya kita ambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah merupakan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, musyarri' Nabi ni, orang yang meletakkan syariat. Maka kita menjadikan Nabi itu sebagai qudwah, menjadikan Nabi sebagai uswah, dan menjadikan Nabi sebagai ittiba', dia panggil ikut.
ikut Nabi SAW. Ketika ini, hal keadaan ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kita ketika suasana susah, apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ketika senang, apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ketika apa-apa sajalah ada disebut dalam Al-Azkar ini. Sebab itulah baginda Nabi SAW dalam peristiwa Hajjatul Wada', dalam peristiwa haji perpisahan, Nabi berkhutbah. Setelah selesai daripada khutbah Nabi SAW, Nabi tanya sahabat dia, adakah aku telah menyampaikan kepada kamu? Maka kata sahabat-sahabat yang ada dalam Hajjatul Wada', dia kata, bala ya Rasulullah, semua kamu telah sampaikan kepada. Maka turun satu ayat. Maknanya semua perkara Nabi SAW tidak tertinggal. Jadi asas kepada amalan ada pada baginda Nabi SAW. Maka turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada yang mengatakan ayat ini merupakan ayat terakhir turun. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Itu antara ayat yang disebut sebagai ayat yang terakhir turun. Namun bukan terakhir. Itu adalah ayat terakhir turun di Makkah. Kerana ada satu lagi ayat yang akhir turun lebih kurang 9 hari sebelum daripada wafat baginda Nabi SAW. Iaitu dalam surah Baqarah ada sebut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir sebenarnya. Ini ayat terakhir turun. Maknanya Nabi SAW telah menyampaikan semua perkara. Orang lain apabila Nabi membacakan ayat itu, kerana turun ayat itu, maka Nabi baca, orang lain bersorak, maknanya sukalah, gembira. Hanya seorang sahaja di kalangan sahabat Nabi yang menangis. Ini orang melihat dengan hati kecil, mata hati. Iaitu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila turun ayat itu dibacakan kepada sahabat-sahabat, maka menangis Abu Bakar. Orang tanya dia, mengapa kamu menangis? Kerana apabila sempurnanya agama, ajaran-ajaran Nabi, maka orang yang mengajar itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat dari sudut itu betapa sayang dia kepada Nabi SAW. Apabila sempurna, tak lama dah. Memang tidak lama selepas daripada itu, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, kemudian selepas Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Nabi SAW meninggal pada bulan Rabiul Awal. Lebih kurang lebih 2 bulan lebih lah. Selepas daripada itu, baginda Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada ayat lain turun selepas daripada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, melainkan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya pada satu hari kamu akan dikembalikan. Yawman turja'una fihi ila Allah, kembali kepada Allah. Sesuai ayat itu, ayat yang terakhir. Itu adalah merupakan pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama tafsir berkaitan dengan ayat yang terakhir diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Maknanya semua perkara yang kita amalkan hendaklah kita berdasarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Oleh itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam metod penyusunan kitab dia ni. Jadi baca sikit lah dah. Dia panjang kat lah tu kalau kiranya. Lagu mana aku susun kitab ini, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, waqad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi amalil yaumi wal lailah wad da'awat wal azkar kutuban katsirah ma'lumatan 'indal 'arifin. Ulama-ulama banyak menyusun kitab-kitab berkaitan dengan amalan yang dikerjakan pada hari semalam. Ada tiap hari, tiap malam. Begitu juga doa-doa dan zikir-zikir. Banyak kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Akan tetapi, kata Imam Nawawi, dia kata mutawwalah bil asanid wat takrir. Panjang. Dengan sanad-sanad.
Nah, dengan adanya sanak-sanak ni makna nama orang. Sebut daripada orang tu kepada orang tu kepada orang tu kepada orang tu. Dia panggil sanak. Ni orang ngaji hadis lah. Macam mana nak boleh sapa kepada kita hari ini? Contohnya. Kerana telah ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari contohnya. Hadis tu ditulis oleh Imam Bukhari. Contoh ni, contoh. Maka kitab Bukhari. Bukhari tu dia bukan ambil daripada Nabi. Dia melalui sanak-sanak ataupun rantaian. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil at-turuq al-musilah ilal matan. Sanak iaitu rantaian, perawi-perawi yang membawa hadis sehingga sampai kepada matan, sampai kepada siapa yang bercakap, iaitu boleh jadi Nabi SAW. Kadang-kadang berhenti setakat sahabat, iaitu mauquf dia panggil. Itu mengaji hadis lah. Tapi sebut sikit. Ayat sanak ni orang ataupun perawi-perawi, periwayat-periwayat. Dalam orang Kelantan ni dia guna betul bahasa Arab ni, royak. Yalah dah tu. Royak, periwayat-periwayat. Orang yang meriwayat. Biasanya kalau kita kaji kitab hadis, biasanya perawi daripada Bukhari sampai kepada Nabi ada antara 5 ataupun 6 orang perawi. Biasanya 5 atau 6 orang. Makna ada nama 5 atau 6 orang. Semakin sedikit nama, maka semakin kuat hadis itu. Dia panggil sanad Ali. Kalau ramai, dia panggil sanad nazil. Itu orang ngaji ulum hadis lah. Maknanya, oleh kerana kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelum ini panjang dengan nama-nama orang, maka aku ringkaskan. Kerana apa? Apabila panjang, kata Imam Nawawi, fadha'ufat anha himamut talibin. Itu baca nama orang saja menyebabkan gairah untuk melihat kepada isi jadi lemah. Jadi kurang tengok nama banyak nama orang. Faqasattu, maka aku ingin, aku berhasrat untuk memudahkan kepada para penggemar-penggemar zikir-zikir ni, maka aku ringkas. Puan nama-nama orang. Sepatutnya nak sapa ke Nabi tu ramai 4-5 orang. Baru sapa kepada Nabi SAW. Kalau kita zaman hari ini meriwayatkan, saya pernah meriwayatkan hadis secara, dia panggil secara bertalaki lah, beberapa hadis semasa duduk Mesir dulu. Kita bila sanak dia tu lebih daripada 20 orang. Padahal kita 1000 tahun lebih dah ni dengan zaman Nabi. Kalau seorang-seorang hidup 100 tahun dah. Maknanya begitulah. 20 orang lebih. Dalam 100 tahun tu beberapa orang yang meriwayatkan. Kita baca sebenarnya kita daripada guru kita, antaranya Syekh Nuruddin lah. Syekh Nuruddin Al-Banjari yang Ustaz sebut itu. Maknanya dia baca, kita baca. Kita tengok dia ijazahkan kepada kita. Sampai kepada Nabi. Kita hitung-hitungnya mana? Puluhan orang. Barulah siapa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna tu. Tapi kalau dengan Imam Bukhari dengan Nabi, antara 5 ataupun 6 orang perawi. Masih dekatlah dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Nawawi, oleh kerana banyak berulang-ulang dengan nama orang yang ramai, aku takut orang tak minat lagi untuk membaca zikir-zikir ini. Maka aku permudahkan. Tashil makna permudahkan. Maka aku menyusun kitab ni. Fasyara'tu. Aku menyusun kitab ni atau mengumpul kitab ni mukhtasaran, secara ringkas. Dengan tujuan apa? Supaya orang boleh orang mudah bagi orang lah. Itulah. Jadi ringkaskan lagi, kita ringkaskan lagi. Walaupun aku buang sanak-sanak itu, aku menyebutkan. Ni tambahan. Maknanya istimewa yang ada pada kitab dia. Wa azkuru insya-Allah badalan. Aku menyebutnya insya-Allah, kata Nawawi, badalan. Sebagai ganti daripada menyebut nama-nama orang. Perawi-perawi itu aku masukkan ma huwa aham. Apa yang lebih penting? Iaitu berkaitan dengan hukum terhadap hadis. Dia ada hukum hadis ni. Ni sahih ke? Okey, dia masukkan hukum terhadap hadis. Sahihul hadis wa hasanaha wa dha'ifaha wa munkir mayan sahihul hadis wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkiriha. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis munkar. Hadis maudhu' tak ada lah. Hadis maudhu' ni palsu. Mana hadis palsu. Jadi itu adalah masih lagi kategori yang diterima untuk diamalkan dalam bab zikir.
Hadis sahih memang diterima dalam segenap aspek. Dah, sama ada akidah ke, dalam ibadat ke, dalam hukum halal haram, mesti hadis sahih dan hadis hasan. Tapi dalam bab zikir-zikir ni boleh pakai hadis maudhu', hadis dhaif pun boleh. Kalau kata ni dhaif ni amal apa? Memang boleh dalam perkara-perkara zikir ataupun dia panggil fadilat amalan. Itu dibolehkan. Kemudian wa adummu ilaihi insya-Allah, dan aku juga memuatkan. Asal makna dhammu ni maknanya kumpul. Dhammu makna kumpulkan, sama makna jamak, sama aku kumpulkan. Inilah bahasa Arab. Dia orang panggil vocabulary, penggunaan perkataan. Dihimpun, kumpul, jamak wa adhammu sama juga makna. Kita orang ngaji tajwid misalnya. Ngaji tajwid nak sebut sikit perkataan dhammu. Oleh kerana sebut dhammu ni, kita apabila mengaji Quran, kita biasa sebut zaman dululah. Orang ngaji zaman dulu ni dia pakai pukul lalu. Dah, qira'a dah. Kita dulu qaf atas, bagi atas. Ra balik atas. A tu hamzah tu bagi atas. Maka kita baca qira'a. Orang lain dia pukul lalu baca. Style qiraati dah. Qiraati tu. Baca gitu lalu. Kita ngaji dulu kak. Bawa B. Dah, gitu. Alif data A, alif bawah I, alif bawah U. Alif depan U. Dah, gitu. Kita biasa gitu. Jadi bahasa Arab kalau bagi atas, ada bagi atas kita lah. Sebenarnya tidak atas pun lah. Oleh kerana betul dia hidup atas. Kita baca di atas. Asal maknanya fathah. Bagi atas maknanya fathah. Fathah maknanya buka mulut. Itu apabila kita nak sebut A, kita buka mulut kita. Kalau kita baca bawah, itu tanda bawah kita. Baca bagi bawah sebenarnya bukan bawah. Makna dia kasrah. Kasrah tu maknanya pecah. Mulut kita jadi lepeh gitu. Jadi lepeh mulut kita. Dah. Apabila baris depan. Baris depan. Mana tanda dia di depan? Saat ni atas molek tu. Dia okeylah sesuai. Hak baris bawah molek dia sebab dia duduk bawah. Hak depan tu apa ya orang kita terjemah dengan makna depan. Sebab apa? Orang guru dulu hamba kata sebab mucung sebut dia. Depan mulut kita dia kena dia. Sebenarnya makna dia dhammun. Dhammun sebut tadi. Dhammu maknanya mencantumkan dua bibir mulut. Tadi buka, fathah buka. Lepas tu I lepeh atau pecahkan. Kasrah makna pecah. Lepehkan dia. Bagi depan tu makna dhammu. Cantumkan mulut kita, lepas tu cetunglah ke depan. Pandai juga sebutkan. Tu makna dhammu, cantumkan. Makna aku cantumkan, aku kumpulkan, aku himpunkan. Dalam kitab aku ni berkaitan dengan beberapa ilmu insya-Allah yang kita akan pelajari, ilmu hadis, kita akan pelajari mengenai fiqh dan begitu juga beberapa riyadhah. Riyadhah ni maksudnya latihan-latihan untuk adab-adab. Mana adab-adab, makna latihan orang panggil, orang tasawuf dia panggil dia panggil latihan jiwa lah. Latihan jiwa yang akan disebutkan dalam kitab ini. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Kita ringkaskan lagi. Disebutkan oleh Imam Nawawi satu hadis daripada Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim sebagai sebagai sokongan lah kepada kitab dia ni yang nak membawa sesuatu benda yang baik. Suatu benda baik, nak ajar orang, nak suruh orang sentiasa melazimi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengharapkan amalan yang dia buat ni merupakan amalan yang baik. Dan Imam Nawawi ni memang terkenal di kalangan para ulama menyebut tidak ada yang setanding dengan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Dengan kitab-kitabnya bertaraf tinggi yang menjadi rujukan ilmuwan-ilmuwan dan kekal sampai hari ini menjadi orang panggil ditalaki oleh orang di seluruh dunia. Kitab Imam Nawawi, terutama 3 buah kitab. 3 buah kitab yang disebut sebagai Al-Arba'in Nawawiyah. Kecil-kecil. Hak tu memang jadi Al-Arba'in Nawawiyah hadis 40. Kita orang baca belakang terjemah ramai serata dunia terjemah hadis 40 Imam Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi.
Kemudian kitab Riyadhus Salihin. Kitab Imam Nawawi, kitab Riyadhus Salihin. Dan kitab besar dia iaitu Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, itu banyaklah. Dan puluhan kitab-kitab yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Semua itu adalah mengharapkan bahawa pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau telah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi juga merupakan pensyarah kepada kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, cara orang nak baca bahasa Arab, kalau kita nak berhenti kena berhenti dengan sakin. Kita tak kata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, kita akan berhenti qal. Cara bahasa Arab. Walaupun ada baris tu, oleh kerana nak berhenti. Nak berhenti baca qal. Dia panggil la tabda bisakin wala tatawaqqaf ala mutaharrik, ala taharruk. Janganlah kamu memulakan dengan mati dan jangan kamu berhenti dengan berbaris. Itu kaedah membaca dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita nak mengajar budak-budak di sekolah ke, kita bacalah baris tu. Sebab apa? Tujuannya untuk belajar nahwu pada huruf yang terakhir. Tapi kalau nak membaca biasa, kita akan matikan. Ada sebab kita baca Quran, kita tak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak betul halal. Tapi kalau orang Pakistan, orang Afghanistan, kalau dia bagi salam, tak nak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama dengar dulu masuk stadium tahun 1990 dulu, apabila kerajaan Pahmana orang Pakistan Syekh Mas'ud dulu, Mas'ud bukan Mas'ud Al-Buaya, tu lain. Mas'ud Al-Buaya. Nah, kita dengar dia kata bahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My brothers and sisters in Islam. Ada orang penterjemah lah. Jadi dia berbaris belaka. Sedap bunyi dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi lagu tu lah. Kita kadang-kadang dia orang berani. Orang-orang sebelah Afghanistan, India. Kita pernah malu. Ini cerita sikit lah. Masa di Mekah dulu. Kita pelajar Al-Azhar. Tapi apabila naik bas daripada Mekah nak pergi Tan'im. Di Tan'im untuk orang pandai mikot lah untuk niat nak buat umrah tu. Naik bas tu, kok kita belakang. Mana pokok saya lah dalam 7 orang gitu, lebih kurang. Kita sepatutnya apabila sudah kita pakai ihram, kita talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik. Maklum saja orang Melayu. Ni kelemahan. Ya, kita orang ngaji. Kita senyap masing-masing. Labbaik Allah senyap-senyap. Naik India, Allahu Rabbi, naik tabah sekali kita. Lepas tu naik. Naik tak apa dia lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tak kira lah apa lagu mana kita, Allahu Rabbi. Pakat mengkelih aku kena. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bunyi tak kira. Yang penting dia itu dah. Muka pasti dia bunyi lagu tu dah. Tak berlaut rasa lah tu. Jadi malu kita sebenarnya. Kelebihan ada pada orang dari bab tu. Kita sama-sama orang ngaji. Kita sebut kelemahan kita. Allahu Rabbi. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajr misla ujuri man tabi'ahu, la yanqusu zalika min ujurihim syai'a." Hadis sahih riwayat Muslim. Apabila sebut Muslim, mestilah sahih. Sebab dua kitab atas muka bumi ini yang dia panggil paling sahih. Iaitu Bukhari dan Muslim. Paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran semuanya adalah dipanggil mutawatir. Mutawatir ni maknanya perawinya jumlah yang ramai. Ini ngaji ilmu hadis lah pula. Manakala dari sudut selain daripada Al-Quran, dua buah kitab. As-Sahhul Qutub ba'dal Al-Quran, iaitu Al-Bukhari, kemudian Muslim. Kitab Bukhari dan Muslim. Bukhari ada 9,000 lebih hadis. Gitu. Kemudian
Apakah maksud daripada kata-kata atau sabda Nabi SAW yang menjadi poin kepada Imam Nawawi untuk dimuatkan dalam kitab dia, supaya kitab yang dia susun ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man da'a ila huda, sesiapa yang menyeru, da'a ila huda, kepada huda. Kita terjemah makna huda, petunjuk atau perbuatan yang baik sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibuat oleh Imam Nawawi dianggap sebagai petunjuk kepada orang, yang mana disuruh oleh baginda Nabi SAW. Suruh buat baik ni Nabi suruh, dan para ulama pun suruh, dan sesiapa saja suruh. Dan hidayah itu, benda baik itu mesti dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata bihidayatillah kana lahu ajr. Sesiapa yang menyeru begitu, maka kana lahu ajr minal ajr, dia dapat pahala. Ajar maknanya upah, mana asal dari sudut bahasa literalnya. Kalau merujuk kepada agama, pahala lah, kita terjemuh dengan makna pahala. Pahala yang macam mana? Misla ujuri man tabi'ahu. Orang yang menyuruh dengan orang yang buat. Orang buat, dia boleh pahala, maka orang menyuruh, dia boleh pahala. Maknanya dia sekali suruh dia, lepas tu orang buat pula apa yang dia suruh atau yang dia serukan, dia dapat pahala orang tu pula. Man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'ah. Walaupun dia tak ambil pahala daripada orang buat. Maknanya pahala suku yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. 2 kali pahala. Orang yang menyuruh, pahala dia menyuruh, dan pahala orang buat apa yang dia suruh. Tapi orang yang buat itu pun tak hilang pahala dia. Ini Allah Subhanahu berkait dengan dosa pahala ni hanya orang panggil suatu perkara yang diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang buat dia. Katanya almarhum tuan guru dia kata, ni duit kita dalam syurga dah. Kita masuk syurga ni bukan dengan itu, tetapi kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beli. Jadi istilah dia, kalau tu guru kita suka dengar. Sebab dia menggunakan sesuatu perbandingan yang dekat dengan kita, mudah kita nak nampak apa yang dia sebut. Rahimahullah. Min ujurihim syai'a, tidak kurang daripada pahala orang yang mengikut kita. Maknanya dapat pahala berganda lah bagi orang yang menyuruh kepada kebaikan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, setelah dia mengukuhkan dalil daripada hadis Nabi SAW tentang perbuatan baik akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sebut sekali lagi berkaitan dengan bagaimana dia menyusun kitab dia ni. Jadi kita tahu bahawa dia susun dengan cara yang paling mudah, dengan membuang nama-nama perawi, bukan apa tujuannya untuk memudahkan dan tidak menjemukan pembaca kitab dia ni. Okey, begitulah. Nanti kita akan, apabila kita baca kitab Nawawi ni, zikir ni, kita akan banyak dengar perkataan warawaina. Mungkin ustaz tak pastilah. Saya tak pasti kitab terjemahan tu. Buku terjemahan tu dia ada matan ke ataupun dia terus kepada terjemahan. Wallahu a'lam. Tak tengok kitab terjemahan ustaz kami beli tu. Biasanya dia ada matan dia. Cuma dia tulis perkataan warawaina, waqad rawaina, warawaina. Warawaina. Tak pasti, ustaz tak pasti. Tapi kalau sebut saja perkataan Nawawi, kalau dia tulis warawaina, cara orang guna tu. Biasa dari istilah al-hadis, dia kadang-kadang dia menggunakan akhbarana. Akhbarana, kadang-kadang guna amba'ana. Amba'ana. Itu istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Ataupun warawa. Tapi apabila Imam Nawawi menggunakan perkataan rawaina. Ustaz sebut ni sebabnya tujuannya nanti kita akan jumpa banyak sebenarnya. Kalau teks itu dimasukkan dalam kitab terjemah lah. Kalau ada ke tak tahu warawaina. Ada. Maknanya telah meriwayat kami lah, begitulah terjemah kali. Jadi kalau dia guna istilah itu, mengikut ulama hadis, kalau Al-Imam Nawawi guna perkataan warawaina, kami meriwayat daripada siapa, itu menunjukkan bahawa Imam Nawawi dia tak ambil sendiri daripada sahabat. Dia jauh dengan zaman Nabi. Dia jauh dengan zaman Nabi. Makna dia kerat.
Dia buang nama-nama orang, maka dia guna istilah itu. Macam mana dia boleh ambil Nabi Abu Hurairah? Abu Hurairah duduk zaman Nabi. Dia ni ulama kurun ke-7. Maknanya 100 tahun lebih dengan zaman Nabi. Sebab tu oleh kerana dia kerat, dia menggunakan lafaz warawaina. Kami meriwayatkan. Maknanya kami itu ramai lagi. Aku ambil daripada tok guru aku. Tok guru aku ambil daripada tok guru aku. Tok guru. Siapa kepada Abu Hurairah? Siapa kepada Nabi SAW. Begitu. Itulah sebab dia menggunakan itu. Maknanya ittasala sanaduhu bis sanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung. Dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tutuplah, bukan tutup kita tutup mukaddimah kita. Biasalah apabila kita berkhutbah, kita akan ada ucapan akhir. Ucapan akhir khutbah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan as-sana, puji-pujian. Kemudian kita royak apa kita nak royak. Dengan ada dalil-dalilnya, seperti mana dibawa oleh Imam Nawawi, dalil daripada Al-Quran, dan dibawa dalil daripada hadis Nabi SAW. Tak selesai kalau kita tak tutup dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Sebab tu kita kata apabila sudah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Aku ada salah silap dalam ucapan aku, maka aku memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Imam Nawawi, dia mengakhir dengannya kitab dia ni, mukaddimah kitab dia atau khutbah kitab dia ni, wallahul karim, dan Allah yang al-karim, yang mulia. As'alut taufiq wal inabah wal i'anah wal hidayah was siyanah wa tasiru ma aqsadahu minal khairat wad dawami ala anwa'il mukramat wal jam'i baini wa baina ahbabi fi dari karamatihi wa sairi wujuhil masarrat. Dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita tutup ucapan kita, dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik. Taufik ni petunjuk. Boleh jadi ada tersilap yang dia tulis. Maklum saja kita manusia, kita manusia, begitu juga imam-imam pun manusia. Maka takut ada salah silap, masih lagi dia mohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, i'anah, bantuan, petunjuk, hidayah, siyanah, penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia hendakkan kebaikan. Apa yang dia buat, dia nakkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa berada dalam cabang-cabang kemuliaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan dia, kata Imam Nawawi lah, dan kekasih-kekasih saya di kalangan para ulama, di kalangan sampailah kepada Nabi SAW, fi dari karamatih, dalam suatu tempat yang mulia. Ni bahasa balaghah lah, bahasa yang puitis, wasairi wujuhil masarrat, dan berada dalam kegembiraan, suka. Akhir sekali dia tutup dengan dia panggil ucapan iltija wal i'tisam. Iltija ni maknanya serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi permohonan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iltija ni pun kira permohonan juga. Iltija ni makna serah diri kembali kepada Allah, wal i'tisam. I'tisam makna di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ucapan yang diberikan oleh disebut oleh Imam Nawawi pun dah zikir. Zikir-zikir sebenarnya kalau kita nak amalkan, baca ni. Dah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni tak pasti sama ada dia tulis ke atau dia terjemah dalam kitab terjemah tu. Ada kau Arab lah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dah. Mana cukuplah dengan Allah. Bagi aku wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Ini kata-kata yang sangat hebat. Ini nak bagi itu sikitlah. Apabila kita biasa duduk negara-negara orang ni, kita kecek pun tak berapa faham dah. Contohnya lah, contoh negara Arab, walaupun kita ngaji Arab, kadang-kadang kita tak faham juga Arab ni. Mungkin dia kecek bahasa dia kan, bahasa orang panggil pasar. Kadang-kadang kita nampak macam dia nak nipu je. Nak nipu, nampak hello nak gelas lain.
Dia buah-buah. Kalau kita rasa dia nak nipu, kita ucaplah kata-kata ini. Sebut dengan depan Arab, memang dia akan kalah lalu. Dia tak jadi lalu. InsyaAllah gitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apabila orang nak tipu kita ke, insya-Allah. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah penyerahan kepada Allah betul. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi tak ada disebut dalam Al-Quran dengan perkataan hasbiyallah. Disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam Al-Quran disebut hasbunallah dengan menggunakan lafaz mutakallim ma'al ghairi. Nah, kami. Cukuplah kami dengan Allah dan sebaik-baik. Begitulah apabila kita rasa orang nak tipu kita ke, bagi orang faham lah. Jadi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azizil hakim, itu dia panggil hauqalah. Hauqalah nama mereka dia, tapi tak nak sebut hauqalah. La haula wala quwwata illa billah tu rekah dia panggil hauqalah. Macam kita tahlil lah. Tahlil tu ringkasan daripada la ilaha illallah. Hauqalah maknanya tidak ada daya. La haula makna tidak ada daya, tiada kekuatan. Ni serah kepada Allah Ta'ala juga kita. Illa billah, melainkan kepada Allah. Cuma di sebalik makna tu ada lagi. Di sebalik lafaz tu. Apa maksud la haula? La haula maknanya tidak ada pergerakan, daya untuk membuat kebaikan. Dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Melainkan Allah. Haula tu untuk buat baik, kuwata tu untuk meninggalkan benda tak baik. Itu makna di sebalik lafaz. Supaya kita sebut la ilaha illallah. Pendek itu lafaz tu dah. Tapi ada makna tu. Sebab tu kita terjemahan di TV contohnya ayat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu lafaz. Tetapi di dalamnya ada makna. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kan panjang. La ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. La ilaha illallah. Maknanya Allah itu hanya satu. Ini kalau ngaji bahasa Arab pula panjang pula. Apa tak kata Allahu ilahu, mudah. Allah itu Tuhan. Yang nak mati pun mudah sebut dua ya. Allahu ilahu. Mati ya. Tapi tidak. Ini dia panggil ayat takhsis. Kalimah tayyibah ini kalimah khusus. Kita kata Lee Chong Wei main badminton. Okay. Ada kemungkinan Lee Chong Wei main benda-benda lain. Ni ayat ustaz guna biasa dengan budak-budak di sekolah lah. Dan Lee Chong Wei main badminton. Ada kemungkinan dia main benda-benda lain. Ada kemungkinan. Dia boleh main bola, dia boleh main benda lain lah. Tapi tidak bermain Lee Chong Wei melainkan badminton. Saudara. Dia tak main dah. Benda lain tak main dah. Badminton ya dia. Sebab tu dia guna nafi dan isbat. Ini pentingnya kita tahu lafaz tayyibah kalimah Allah itu. Kalimah apa? La ilaha illallah, syahadah itu. Dia panggil takhsis. Dah. Kita kata saya makan nasi. Boleh jadi makan benda lain lagi. Tapi nasi saya makan. Mana tak makan lain. Itu cara ayat biasalah. Nasi saya makan. Dia jadi lain. Dah. Okey, teruskan kita. Sikit lagi sebagai penutup kita ni. Juga dengan zikir lagi. Masya Allah la quwwata illa billah. Tawakkaltu ala Allah. Semua ada Ustaz Umar papar itu. La tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah. Ista'intu billah. Wa fawwadtu amri ila Allah. Wasta'da'tu. Wasta'dautullah. Dini wa nafsi. Belit lidah sikit. Wa walidayya wa ikhwani wa ahbai wa sairi man ahsana ilayya wa jami'il muslimin wa jami'i ma an'ama bihi alayya wa alaihim min umuri dunya wal akhirah fa innahu subhanahu wa ta'ala iza stauda' syai'an hafazahu Allah wa ni'mal hafiz. Dia akan jaga apabila kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua baca tadi, Masya Allah ke, sampailah kepada istauda'tu, aku tinggal, aku simpan, aku serah. Apa ni agama aku, diri aku, kedua ibu bapa aku dan sahabat-sahabat aku, kekasih-kasih aku dan siapa sahaja yang ahsana ilayya, membuat baik kepadaku, wa jami'il muslimin, dan semua orang Islam. Sesiapa yang telah memberi anugerah kepada aku, an'ama bihi alayya wa alaihim min umuri dunia wal akhirah,
fa innahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apabila diserahkan kepadanya sesuatu, hafizahu, dia akan jaga. Wa ni'mal hafiz, dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Itulah kita sudah tutup khutbah kitab yang kita akan baca ni. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam fasal satu daripada kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah, iaitu faslun, ai haza faslun, iaitu satu fasal bil amri bil ikhlas, dalam perkara yang berkaitan dengan ikhlas, wa husnin niyat, dan elok niat, fi jami'il a'mali, pada setiap amalan-amalan, az-zahirat wal khafiyat, sama ada amalan itu amalan zahir, wal khafiyat, dan amalan-amalan yang tersembunyi. Hak jenis senyap, ataupun bahasa Kelantan kita senyap ni slow dia panggil. Hak tak bunyi, hak tak nampak. Itu insya-Allah kita akan baca dalam pertemuan yang akan datang, dan kita akan masuk kepada apa yang disebut dalam kitab ini. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz